atau dengan berdasarkan pertimbangan, yakni peraturan, ketentuan dan lain-lain. Makna adil mata Allah Subhanahu wa taala iaitu orang ini mengikut pertimbangan neraca yang betul, daca yang betul mata Allah Subhanahu wa taala, atau berpatutan berkenaan dengan orang, tindakan, hukuman, keputusan, undang-undang dan lain. Ini saya rujuk dalam kamus. Jadi banyak definisi di tentang Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak sebut iaitu orang yang melaksanakan hukuman dengan sesuatu dan sebagainya tidaklah dibuat dengan sewenang-wenangnya. Kalau tuan-tuan jadi hakim nanti tengok muka orang tu tak handsome, kita tambah denda pada dia, tak boleh. Dia kena buat dengan cara yang betul. Contoh, raja yang adil, yang sama. Ada seorang raja contohnya di Kelantan, kita gelar dia Malikus Saleh, raja yang soleh. Macam mana solehnya? Dia jadi imam sembahyang hajat. Contoh Allah Subhanahu wa taala jalan dengan rakyat, tak ada panggil, tak ada lah dia ni protokol yang amat banyak, tak perlu menyusahkan diri sendiri Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi tentang Allah Subhanahu wa taala, raja yang adil dan tindakan yang adil. Hakim itu adil keputusannya, pertimbangan yang adil. Kalau tengok yang ni, makna saya banyak rujuk kepada kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia banyaklah tafsiran kepada keadilan itu. Ada orang nama adil tapi tak adil juga pun ada juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak adil ni, kadang nama anak kita Adli ataupun Adilah. Adil ni maknanya orang yang sama dari sudut kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ni tuan-tuan saya sebut pada tuan-tuan sebelum ni, ayat itu tidak sama dengan maknanya. Ayat itu bukanlah ayat yang saya masukkan. Ayat sebenarnya innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, pada ayat surah An-Nahl ayat 90. Balik nanti tuan-tuan kalau boleh minta maaf dan tolong tukar ayat tu ya. Jadi makna bawah tu betul. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang daripada perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia beri pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ambil pelajaran. Jadi macam Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan ingat ayat ni, biasanya orang tidur waktu sembahyang Jumaat dia akan sedar. Sebab apa? Ibadallah, kata khatib. Ibadallah, dia ibadallah. Innallaha ya'murukum bil adl. Itu maknanya petanda nak habis dah nak sembahyang. Ada juga orang inna ibadallah tidur lagi. Ibadallah tidur lagi. Biasa macam Allah Subhanahu wa taala tu imam baca doa, minta macam-macam doa, dia sebut ibadallah. Biasanya kita sebut amin ya rabbal alamin. Ibadallah. Apa makna ibadallah? Iaitu wahai hamba Allah. Mana tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala waktu solat Jumaat, jangan sesekali tuan-tuan tidurlah, jangan. Sebab hari Jumaat adalah hari yang paling ramai orang datang sembahyang selepas solat Aidil Fitri, Aidil Adha nanti. Di bawah ni tak ada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Jadi waktu sembahyang Jumaat, Tul Khatib dia kena bagi mau'izah peringatan kepada ahli Korea. Yang mana waktu tu yang tak pernah datang masjid, datang hari Jumaat, sembahyang seminggu hanya sekali. Dah sembahyang Jumaat, insya-Allah. Kan pening tu orang Melayu sekarang. Sembahyang 5 waktu tak sembahyang, tapi sembahyang Jumaat dia datang. Dia kata kalau tak datang ni tak sah lah rasanya hidup aku. Kan masalah. Atau waktu tu lah khatib kena bagi tahu kefarduan 5 waktu sembahyang, dia kena sembahyang, bagi tahu kepada makmum. Dan khatib jangan sekadar baca saja, dia kena bersungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baca sirah Nabi SAW, Nabi bila mana berkhutbah, matanya akan seperti seorang yang sedang mengarah tentera untuk berjihad fi sabilillah. Baik, satu. Okey, habis. Kita masuk pula pada tajuk kecil, masya Allah, bagaimanakah sifat pemimpin yang adil. Saya ulang balik masya Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi pada tajuk yang pertama, pada golongan yang pertama, iaitu disebut Nabi SAW al-imamul adil, pemimpin yang adil. Baik, bagaimanakah sifat pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang merasakan tanggungjawab yang diberikan kepadanya adalah amanah dari Allah. Satu. Itu poin dia. Dia kata pemimpin yang adil yang dapat amanah, contoh jadi pengurusi masjid. Ada orang suka sangat, sukalah aku ni. Kenapa suka sangat haji? Aku nanti jadi pengurusi masjid. Hai tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nanti jadi Amirul Mukminin, Perdana Menteri waktu tu, dia tak boleh tidur malam. Semasa hari Jumaat tu terujuk dalam kitab apa nama kitab Wajah Sakratul Maut bil Haq Rata'id Al-Qarni. Tengok kitab tu, disebut Allah Subhanahu wa taala ketika mana dilantik Umar bin Abdul Aziz menjadi Amirul Mukminin,
pada hari Jumaat dia naik atas mimbar, dia berkhutbah kepada rakyat dia. Dia kata, wahai rakyatku. Waktu tu rakyat yang ada menteri-menteri, ulama-ulama, semua ada berlaku waktu tu. Dia kata, tolong ambil balik bai'ah kamu yang kamu beri kepada aku ni, yang kamu lantik aku jadi Amirul Mukminin. Ambillah balik, lantik orang lain. Maknanya lantik orang lain, jangan lantik aku. Maka kata rakyat dia, lah, kami setuju dah kamu wahai Umar untuk menjadi pemimpin kami. Maka sejak daripada hari itu, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala kata isterinya Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Ni isteri dia, anak Perdana Menteri juga, Abdul Malik bin Marwan nama dia. Malik Marwan khalifah sebelum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ada sebelum tu ada seorang lagi sebelum tu, iaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan nama dia. Dia ada anak nama Fatimah. Fatimah ni menjadi isteri kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia kata sejak hari itu Umar tidak pernah tidur waktu malam dengan lilin Allah Subhanahu Wa Taala. Seminggu yang pertama ada seorang ulama kata, aku melihat Umar ini semakin hari semakin susut tubuh dia. Ini pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut sini pemimpin yang adil ialah pemimpin yang mana bila sebut tentang jawatan diberi, itulah amanah Allah. Kata Nabi, la dina liman la amanatalah. Tidak ada din agama bagi orang yang tidak ada amanah. Baik, untuk apa? Untuk jaga manusia yang berada di bawahnya. Sama ada manusia itu bernama makmum. Kita dah bincang makna imam kan? Ada yang kata imam adalah solat. Jadi kalau imam dah sembahyang, dia kena tengok makmum kat belakang. Saya sebut banyak kali dah rasanya. Imam dia kena pusing belakang. Dia kata betulkan saf tuan-tuan. Ataupun sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salat, contoh. Ataupun ada orang di Terengganu dia kata betulkan sas, rapatkan sas, bukan sas, saf. Allah. Dia kata sas. Ini tidak ada dah dengan kursi yang sas bunyi gitu. Pakai sas, penuhkan sas, penuhkan saf, rapatkan saf. Zaman Nabi dia ambil kayu sibak ni, kalau siapa tak betul saf Nabi cocok. Allah Subhanahu Wa Taala. Penuhkan saf. Zaman Nabi rapat sampai macam ni. Kalau tahiyat akhir, duduk di atas sahabat yang lain. Mungkin kita kata zaman Nabi Ustaz, masjid kecil, betul. Zaman sekarang masjid besar, tak ada orang, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Nabi kecil, maknanya ramainya sahabat datang ke masjid Nabi SAW. Bahkan ada tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat yang lewat datang, sanggup berimpit untuk datang saf pertama. Tapi kita tidak, kita tolak orang. Depanlah. Kita tolak pakai kayu sunyi tu, depanlah. Patutnya kita beria datang depan ni, bersungguh datang ke depan. Sebab kata Nabi, kalau tahulah apa yang ada di antara saf depan ini, pastilah orang akan merangkak untuk datang duduk saf depan.